Astaghfirullahaladzim. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam summa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin salawatullahi wassalamu alaihi wa alaihim ajma'in summa ila arwahi azwajihi wa ashabihi wattabi'ina wa tabi'it tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin syai'un lillahi lahum wal fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله أجر مثل فاعله أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izinnya dapat kita dipertemukan pada malam ni. Dan juga dengan izinnya dapat kita bertemu dalam kuliah pengajian kitab kita. Mudah-mudahan kita mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala serta dilimpahkan rahmat dan juga rezeki insya-Allah taala. Baik, hari ini jemaah korang ikut tepi saya, aku kena sengit tu. Tapi tak ada, dia semua kena ni, kena kena sikit. Boleh kena? Boleh sikit lah. Baik. Alhamdulillah, syukur banyak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan izin dia dapat kita diberi nikmat. Hari ni nak mukadimah tentang nikmat yang Allah bagi kepada kita. Yang mana Allah bagi nikmat kepada saya dan Allah tarik sedikit nikmat, Allah gantikan dengan nikmat yang lain. Hari ni panas, 2-3 hari sudah pergi Kuala Lumpur 2 kali, seminggu 2 kali panas. Allah tarik nikmat mulut, sedap tu. Allah bagi nikmat sakit, nikmat juga sakit ni. Itu baru ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana kita tahu dengan haba dia tu, baru perjalanan kita di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala telah pun memberi kesan kepada diri kita. Baru haba dunia daripada Penang ke Kuala Lumpur, balik-balik mula pecah ayak korang duduk lekong kot panas. Itu baru haba dunia yang mana benar dan tepat apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mafhumnya yang mana pada hari kiamat nanti dengan suasana yang sangat panas, yang mana mata kita pun berayak, lihat dunia pun mata berayak, telinga berdesing, badan hangat, perut tersahat dengan hausnya dan dahaganya, yang peluh tu pun bercucuran. Baru haba dunia sampai mulut pecah. Belum lagi azab ataupun penderitaan, siksa api neraka tu, yang api yang mana Nabi kata 70 darban, 70 kali ganda. Itu memang tepat, memang teruk. Kalau kena tu memang Allah Akbar. Tadi ambil bawa kereta ni mulut pecah, cakap pun lagi dia macet yang dah. Tapi kita nak ada muhasabah kita pada mukadimah ni, mana Allah bagi nikmat dan kita sedar bahawasanya Allah bagi banyak nikmat, dan kita kena guna nikmat tu dengan sepenuhnya, dan kita muhasabah takut kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala akan azabnya pada hari kiamat. Yang mana dengan penderitaan, kepanasan matahari yang sejengkai, peluh tak sanak bang. Macam itulah kita atas muka bumi pun kita berpeluh, baru haba belum diri tengah panas, diri tengah panas confirm hitam. Confirm hitam. Baik,
InsyaAllah kita sambung muqaddimah, kita sambung kitab kita. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi fid daraini amin. InsyaAllah saya pun tak bawa kitab hari ni. Kitab cari tak jumpa 2 jam tadi. Kata hari ni habuan dah. Ramai mengajak, kitab tak ada. Cari kitab tak jumpa. Tak apalah, pakai kitab surau insyaAllah. Ada kalau nak pergi beli mana lagi time-time petang. Hari ni pula dengan sedikit ada jamuan lah sebagainya, jadi tak sempat kita. Baik, sambung kita tentang mana tahu kan? Boleh apa? Yang kalau kita tulis juga ni. Yang ke-6 adalah dipanjangkan Allah Ta'ala di dalam kubur ke apa? Mana tahu saja. Dan ke-6. Baik. 6. Baik, saya ambil yang ke-5 boleh kot, no? Baik. Dan ke-4, ambil ke-4. Dan tiada pelihara baginya agama Islam. Sebab ke-4 ni kok ada nak sentuh sikit ni. Dan ke-4, tiada terpelihara baginya agama Islam. Bila orang yang tinggal solat ni, mana tidak terpelihara baginya agama Islam dia sendiri. Maknanya agama Islam yang dia anuti selama ni tidak terpelihara, tak kukuh. Boleh kata kalau kita jumpa orang murtad yang ada di Malaysia ni, kita jumpa, tanya dia, soalan pertama kita tanya, hang semayang cukup? Kalau dia kata saya semayang 5 waktu tak pernah tinggal, heran. Sebab orang yang faqad hadamad din, yang runtuh agama dia, mula-mula dia mesti tak semayang. Semayang tak cukup. Sebab tu dia punya agama dia goyah. Semayang tak cukup, jadi masalah. Mana tiada terpelihara, tak terpelihara. Orang mai cakap sikit, goyah. Orang agama ni syok, dia kira syok. Ikut hawa nafsu. Agama orang lain senang, kita susah rasanya. Kita nak kena semayang 5 waktu. Kristian hari Jumaat saja kot, ke hari apa. Jadi senang je, seminggu sekali. Lepas tu kita 5 kali. Lepas tu nak kena mengaji dengan syarat-syarat dia, syurutus salah, rukun-rukun salah. Dia kata payah semua ni. Sebab tu banyaknya meninggalkan salat. Dia mula daripada meringankan salat sehinggalah meninggalkan salat, dan sebab itulah dia jadi mudah sangat nak keluar daripada agama Islam. Anak-anak kita kalau tak salat, itu masalahnya. Sebab tu awal-awal akidah Nabi tanamkan kepada anak-anak kita. Nabi kata murru auladakum bis salah. Ajak anak apa dengan semayang. Sebab tu paling penting. Semayang kalau tak jaga, dia akan rosak ibadah lain. Dia akan rosak hati dia. Murru auladakum bis salah idza balagha 7 sinin wa idza balagha 10 sinin fadribu 'alaiha. Nabi suruh pukul. Bak pukul tak sensitif ni. Cerita bak rotan anak-anak. Bermula daripada ni. Bermula daripada tidak solat. Meringankan solat. Anak tak semayang, kita tak pukul. Sedangkan pukul itu satu hukum daripada hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi sebut murru auladakum bis-salah fadribu 'alaiha. Kalau tak semayang, rotan. Rotan pun ada cara. Hak depa duk bagi statement tu, rotan tak boleh langsung, macam mana nak didik? Sedangkan Nabi bagi tahu, Islam suruh kita didik dengan rotan. Cuma ada hadis, kena mengaji lagi hadis cerita tentang Nabi larang rotan pada tempat-tempat tertentu. Contohnya muka, Nabi larang.
Ni depa buat pula statement terlalu umum, menyebabkan orang jadi salah faham, orang jadi salah anggap, menimbulkan fitnah. Bagi jelas, betul Islam kata jenayah boleh kita terima kalau dia pukul pada tempat yang diharamkan oleh Islam. Islam tak bagi, tu betul. Tapi rotan ini satu benda yang Nabi suruh, fadribu alaiha, jangan kata tak boleh pula rotan. Sehingga kan ada riwayat daripada Imam As-Suyuti rahimahullah yang bersabda hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, rahimallahu 'abdan allaqa fi baitihi sautan yu'addibu ahlah. Yang mana Allah merahmati bagi orang yang meletakkan rotan di rumah dia untuk mendidik ahli keluarganya. Allah bagi rahmat. Jangan kata ustaz tak boleh rotan. Boleh. Nabi suruh, cuma ada cara dia. Betul lah juga mereka kata, tapi mereka tak berapa faham. Lain kali nak bawa keluar statement kena bagi penjelas orang. Jenayah rotan kepala budak, tu betul. Kita pun terima kan. Kena dengan hadis, kena tanya juga orang ahli ilmu. Betul nak bawa keluar statement. Bila keluar terlalu umum jadi macam-macam lah. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humuz zalimun. Keluar surah An'am. Keluar surah tu lah. Buah tu lah selalu dia kena. Barang siapa yang berhukum dengan tanpa apa mengikut landasan yang Allah bagi, fa ulaika humuz zalimun, akan jadi zalim. Depa akan jadi zalim. Hukum satu benda tak ikut Al-Quran dan Sunnah, zalim. Bila bawa keluar satu hukum fatwa tak ikut Al-Quran Sunnah, dia akan jadi zalim kepada orang. Dia akan jadi zalim. Mana benda tu akan jadi berat. Turun lagi ayat Quran selepas tu, ayat kedua selepas tu, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasiqun. Dia keluar pula fasik, jadi orang fasik. Zalim fasik lebih kurang dua-dua tu masuk neraka. So dua-dua tu memburukkan orang dan memburukkan diri sendiri. Anaya orang, anaya diri sendiri. Apa kesannya kalau kita tak rotan ni? Anak-anak kita tidak terdidik. Bukan semua anak-anak jenis boleh cakap, dengar cakap. Ada anak yang buah lah, kita kata, bahasa kita kata buah. Nak kena rotan. Rotan pun ada cara. Nabi ajak rotan di tapak kaki, jangan kita pergi balun dekat belakang badan tu. Satgi nak mengaji dada ni jangan duk rotan. Satgi dia nak mengaji ilmu susah nak terima. Kepala silat kena gaya, nama pun tak kenal. Kacau. Pergi mengajak Ustaz Anas pergi penampak kepala, payah. Tak kena gaya, budak tu jadi otak dia tak betul. Bahaya, otak ni bahaya. Nabi pun haram, tak bagi. Mana nak pukul pun kena tengok tempat. Jangan pergi pukul tak ketahuan. Kalau kita tengok gambar TV pun wrestling Muay Thai tu, dia kena buah kepala down terus. Kita waktu kata bahaya. Islam bukan nak bagi sampai lagu tu. Dia bukan nak jadi teruk sampai tu. Dia nak ajak. Ajak takkan sampai lagu tu. Sebab tu dia tak bagi. Bila kita hukum tanpa ikut tu, dia jadi zalimun. Surah Maidah ayat 40 lebih Islam. 45 lah. Baik. Mana kalau orang nak terpelihara agama dia, kena solat bagi cukup. Suruhlah anak-anak kita buatlah macam mana pun, bagi sekelat kah apakah benda agak melampau, rotan sikit, peringat. Janganlah melebih-lebihan. Dan jangan pula tak rotan langsung. Sebab kalau kita rotan anak ni, kita mendidik dia lah. Bukan kita bela dia saja bagi makan. Yang ni kita nak didik. Baik, dan kelima, tiap-tiap amal yang diamalkan, baru nak baca dia teringat buah. Buah hak tadi, hak rotan tak habis. Saya nak pesan pada diri saya, mudah-mudahan saya tak buat macam tu. Mudah-mudahan korang, kita bila kita nak bawa keluar satu hukum, kita kena fikir balik apa kesannya. Macam tadi, bila kita kata jangan rotan anak-anak, masa ke depan 20 tahun akan datang, anak-anak rasa tak ada semayang dah. Sebab apa? Kita bawa keluar enakmen akta sekian, buat sekian-sekian jadi jenayah. Siapa pun tak berani rotan. Sedangkan Islam suruh. Islam suruh elok dah.
bila tak suruh, tak buat, 10 tahun akan datang kurang orang nak semayang. Orang pun malas lagi nak semayang. Sebab enakmen tak semayang tak ada. Siapa enakmen tak semayang kena tangkap? Tak ada. Kok tak semayang 5 waktu, 1 waktu kita denda RM50. Tak ada. Tu kalau ada bagus. Yang masalahnya bila kita bawa keluar satu hukum, kita bawa keluar satu fatwa, kita bawa keluar satu enakmen, yang menyebabkan apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha wa ba'dahu ghaira an yanqus syai'. Mana kalau kita suruh orang buat benda elok, kita programkan satu benda, kita suruh orang buat satu benda sunnah yang elok, kita boleh pahala yang mana tidak mengurangkan sedikit pun daripada pahala orang yang buat tadi. Kita suruh orang tu buat, orang tu pun buat, dapat pahala kita berganda-ganda. Yang masalahnya, man sanna fil Islam sunnatan sayyi'atan falahu wizruha wa wizru man amila biha wa ba'dahu ghaira an yanqusu syai', atau kama qala. Kalau kita suruh orang buat satu benda yang buruk, mana kita akan boleh juga saham dia, wizruha, hak buruk dia tu pun kita dapat, wa wizru man amila biha, dan hak kawan hak buat tu pula boleh pula dapat. Berganda-ganda saham hak tak elok tu sampai wa ba'dahu, sampai hari kiamat. Kacau. Yang ni yang kacau, hak tu yang bahaya tu. Kita duk pergi bawa keluar satu benda yang tak betul. Tanpa mengurangkan sedikit pun, Allah balas serupa. Hak baik pun sama banyak, hak tak baik pun jadi sama banyak. Masalah dia tu. Kita nak peringat, mungkin hak dengar ni, mungkin abang rakam, mungkin orang lain, mungkin adik-adik dia korang-korang peringat. Kalau ni walaupun statement ni agak panas, tapi kita habaq je. Bukan ada bercampur hawa nafsu nak cakap ikut suka hati, nak hentam. Saya tak suka hentam orang, tapi saya nak habaq tu. Risaulah, kita risau. Tak mesti mereka, kadang-kadang kita pun sama. Kita suruh orang bawa keluar satu hukum, mesyuarat kita sama-sama bawa keluar satu hukum yang mana benda tu boleh memudaratkan. Kita tak tengok rujuk pada hukum dan sebagainya. Bila kita bawa keluar patut orang ikut, lagi boleh saham sampai hari kiamat. Yang tu yang kita tak mau. Kalau kena gitu, teringat itu, peringat bila benda penting. Dan kelima, tiap-tiap amal yang diamalkan di dalam dunia daripada segala amal kebajikan, tiada diberi pahala atasnya. Ni bila buat satu benda amal di atas muka dunia ni, Allah tak bagi satu pahala kebajikan pun, disebabkan kita cuai lalai dengan solat kita. Ini pun dah cukup besar. Satu-satu ni yang kita baca ni cukup besar. Bila kita dah tak dapat pahala hari kiamat nanti, bila buka akaun nama simpulan-simpulan, dia tak ada, akaun kita kosong. Akhirat akaun mana pahala aku cari hak mayang sunat apa ke, sedekah apa mayang tak cukup, habis. Hak kena qada, jangan buat lupa, kena qada buat. Sehari ulama letak, kalau qada tu katalah mayang zuhur, kita qada 1 rakaat, bukan suruh 20 tahun tu lagi tak habis dengan berhenti, tak, bukan hal tu. Ulama kata 1 waktu, ambil 1 waktu qada. Boleh juga buat macam tu. Subuh, mayang subuh hak wajib, lepas tu kita qada sekali. Kau alam-alam muda dulu. Sebab apa? Dia akan bawa nanti carry forward, semua carry forward, dia kira hutang. Dan bukan kadar hutang, tak diterima amal ibadah kita hak lain pula. Tu kacau. Hak semayang pun dah hutang, hak amal ibadah lain pun Allah reject. Yang tu sudah ayat Quran yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an manthura. Surah apa nak ingat? Haba'an manthura. Yang mana kami datangkan daripada amalan-amalan yang kamu telah amalkan, faja'alnahu haba'an manthura, dan kami jadikan amalan hampa tu seperti debu yang berterbangan.
tak ada apa, kosong, tak ada nilai. Debu terbang, kalau debu tu timbang pun tak boleh apa, tak naik sikit pun. Debu nak naik apa? Biji sawi boleh agak kira lah ni di market satu cabai kecil pun cik, oi naik juga. Tapi kalau debu tak ada. Haba'an mansura, Allah dah pakai tak ada apa. Amalan kita semua Allah reject. Yang tu berat tu, orang dengar tu. Habis hak daripada muda kita duk sedekah sampai akhir hayat kita, tak kena reject. Allah tak kira pun. Bila tengok ikan ada, tapi Allah kata yang ni rizah, ni nak kena tolak habis. Masa tu rugilah kita. La in asyrakta la yahbatanna amalu. Ni cerita bab kalau kamu syirik, Allah hapuskan amalan kamu. Kena tak dengan kita ni? Kena tak dengan tajuk kita? Kena. Inna bainar rajuli wa bainas syirki wal kufri tarkun lis salati. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, rawahul Muslim. Di antara seorang lelaki itu daripada dia tu jatuh syirik dan kafir ataupun muslim, iaitu orang yang meninggalkan solat. Kalau hang tinggal solat, hang boleh pilih hang memang syirik, hang memang kafir. Hadis rawahul Muslim. Bila syirik, jadi ayat tadi, la in asyrakta la yahbatanna amaluk. Kalau kamu syirik kepada aku, nescaya aku akan hapus amalan kamu. Wala takunanna minal khasirin. Nescaya kamu akan jadi orang yang rugi. Rugi sungguh. Buat punya lama, menabung punya lama, sedekah punya banyak, amal punya banyak, lelah akhirat tak ada. Yang tu takut. Bukan peringat tuan-tuan, peringat kat ustaz sendiri. Saya sendiri pun saya peringat. Mudah-mudahan malam ni saya peringat diri saya. Mudah-mudahan Allah bagi kekuatan dekat kita. Yang mana belum lagi mengqadha, kena qadha. Ataupun anak-anak kita yang agak belum lagi diwajibkan tu, kita kena asuh mereka supaya boleh istiqamah dengan salat. Memang mula-mula berat lah. Macam kita semua pengalaman ada. Daripada kecil orang tua ada ajak. Ni hak boleh main masjid surau ni semua hak orang tua tibai lah, boleh kata. Tak tibai tak main. Tak jadi orang aku ni. Buat macam-macam. Orang tua saya dia ambil ayat kumuk. Ayat kumuk dia ambil prum. Tak sakit, tapi boleh agak bau. Boleh bau. Tapi ni nak ajak kita main subuh penting. Kadang kita tinggal. Mula memang susah. Mana ada benda-benda terus cinta, tak ada. Dia akan susahkan dia lepas dia susah, dia akan jadi ringan. Bila jadi keringanan, baru dia main rasa senang, dia baru main rasa cinta kita nak buat ibadah. Dia tak boleh terus-terus kita hentam terus jadi cinta. Tiba-tiba terus cinta, tak ada. Dia kena daripada didikan, asuhan. Bila selalu benda tu duk buat, dia jadi kebiasaan. Bila jadi kebiasaan tu baru boleh main jatuh rasa cinta nak buat benda tu. Tak boleh terus-terus cinta. Serban tak pakai ustaz ni, kata cinta Nabi. Serban tak pakai, tak jadi kebiasaan. Kena jadi kebiasaan dulu, baru dia jadi main cinta tu. Baru pakai sekali, tak jadi. Tapi kalau Allah nak tunjuk hidayah dia, bagi hidayah, tak ada masalah. Baik. Mana ayat Quran tadi jangan kita jadi macam tu. La yahbatanna amaluk. Allah perhabis habis, Allah putus, Allah tolak, kosong amalan kita. Sebab solat ni dia tiang agama. Macam hadis yang kita baca awal tu, faqad hadamad din. Siapa tinggal dia solat ni, dia akan meruntuhkan agama dia. Runtuh tak ada apa. Nak pasang apa tak boleh. Dan tiap-tiap amalan yang diamalkan di dalam dunia, daripada segala amal kebajikan, tiada diberi pahala atasnya. Pahala pun tak dapat, penat saja ada. Dan keenam, tiada diangkatkan doa oleh malaikat ke langit. Doa pula tak kena angkat. Sama tu. Semayang pun tak terima, doa pun tak terima. Cuma doa ni dia lebih luas lagi daripada tadi. Bukan mesti kita nak semayang baru kita berdoa. Tak tentu. Naik kereta kita baca doa, makan kita baca doa, tidur kita baca doa. Bayangkanlah makanan yang kita makan itu Allah tak terima doa tu. Yang tu yang berat. Berat juga tak semayang ni. Jangan kata lah tak apalah,
Sok-sok sang mayang tu, jangan. Dia merosakkan diri dia, merosakkan keberkatan hidup dia. Doa pun Allah tak angkat. Malaikat tak angkat doa. Malaikat hafazah. Kita sehari 2 kali, malaikat hafazah akan bawa amalan kita. Amalan sehari-hari bawa naik ke langit. Bayangkanlah bila bawa balik, dia bawa turun balik, Nabi kata dia akan hampas ke muka kita seperti gulungan yang besar dan buruk. Buat amal banyak, kena hampas balik ke muka. Malaikat hafazah bawa naik. Tu tak kira dia punya scan lagi. Tingkat-tingkat langit dia tu scan. Ada amalan kita campur riak, tolak. Amalan kita dan sebagainya campur dengan benda-benda ujub, riak, sum'ah, takabur, semua habis tu. Mana doa tidak diangkat ke langit. Doa tak angkat ke langit pun berat, tuan-tuan. Macam mana nak buat? Bila hari kita susah, kita angkat doa, Allah tak terima. Macam mana kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi satu jalan musafir, tengok satu orang hamba Allah duduk di tengah padang pasir dengan pakaian dia elok, apa dia elok, doa. Nabi pergi kat dia, Allah tak terima doa dia. Pasal apa? Dia ambil daripada sumber yang haram. Tu baru ambil sumber haram. Doa tak terima sama juga. Bayanglah kalau doa tak semayang lagi, doa macam mana nak terima? Macam mana terima? Kita bukan kata Allah, sifat manusia pun cukup dah. Bila kita suruh orang tu tak mau dengar dekat kita, kita nak bagi kat dia, dia minta. Tak ada. Tu manusia para tu. Tapi Allah boleh. Tapi Allah, innallaha la tukhliful mi'ad. Allah dia tak mengingkir janji. Bagi adil. Allah Maha adil. Tu yang kita takut. Takut baca kitab ni bagi kita rasa perasaan takut dengan siksa azab yang Allah bagi. Baik. Doa tidak diangkat ke langit. Kedua, maka sembah segala sahabat, apa siksa tak kala matinya. Sebelum ni siksa ketika atas dunia. Allah atas dunia. Semua tu doa tak angkat ke langit, semua masa hidup. Yang seterusnya bahagian Nabi kata segala sahabat tanya apa siksa tak kala mati, apa pula ujian ataupun balasan siksa daripada Allah ketika mati dah. Maka sabdanya adalah dimatikan dengan kehinaan. Mati dalam kehinaan. Allahu Akbar. Mati dalam keadaan orang duk mengata. Nabi kata kalau nak tengok seorang-seorang tu elok, lalu orang kata tak elok. Kalau mati lalu orang kata elok, elok dia. Perangai dia. Bila tak semayang, ada kampung kita orang tak semayang, kita kata bagus. Kalau ada orang tu pun kita perut. Kebanyakannya orang yang tak semayang ni perangai dia huduh. Mati dia pun dalam keadaan huduh. Hina macam mana? Allah boleh bagi hina macam-macam. Mati dalam kehinaan ni pun kita takut. Ramai dah benda duk berlaku. Mati keadaan aurat terdedah, duk tengah buat maksiat dalam kereta, tengah buat maksiat mati, Allah cabut, malaikat cabut nyawa. Tu dalam kehinaan. Mati dalam keadaan berdosa besar. Allahu Akbar, hina. Ni semayang sama. Cuma kita jarang jumpa. Sebab kalau kita jumpa pun dia buat benda lain. Kita tak tahu nak detect. Sebab semayang ni individu, tak nampak kan. Semayang-semayang, tak semayang tak nampak. Zina semua orang nampak. Walaupun orang lain boleh juga kita tak nampak. Tapi kalau Allah matikan ketika itu, ketika mati dalam keadaan tak solat, Allahu Akbar. Hak yang zina pun orang kata sampai 7 keturunan. Tak semayang, orang kurang sikit. Orang Melayu ni dia pandai. Dia tak apa nak berasa. Orang yang tak semayang dia tak apa nak berasa. Padahal berat dia berat serupa tu juga. Mati dalam kehinaan.
Di sisi kita tak nampak, namun di sisi Allah Subhanahu Wa Taala sangat hina. Di sisi para malaikat sangat hina. Malaikat nak angkat roh yang busuk macam tu, semayang pun tak. Nak angkat sungguh hina. Malaikat hak 7 petala langit semua mendoakan keburukan ke atas dia. Allahu Akbar. Hina. Dalam bentuk apa? Bentuk macam-macam pun boleh. Kalau elok tu elok. Meninggal pada hari Jumaat ketika khatib baca khutbah tu ke imam. Kita mau macam tu lah, kita doa. Doa. Kalau orang tanya apa doa ustaz bab mati, kita doa kemas-kemas lah tuan, tak jatuh. Kalau boleh doa macam tu tak jatuh. Dah doa apa ustaz? Saya doa kalau minta lah. Kita ni kalau bab minta dengan Allah pandai. Buat amal malas. Kalau minta ustaz, minta ketika hari Jumaat, tak lekeh, tak mau siksa azab kubur. Minta pula ketika puasa, bulan puasa hari Jumaat, kemas. Minta pula bukan kata hari Jumaat, ketika berada di rumah Allah hari Jumaat dalam masjid, kemas minta husnul khatimah. Minta tuan-tuan. Nabi suruh kita minta, ud'uni astajib lakum. Mintalah. Mudah-mudahan kita Allah perkenankan doa kita. Minta hak elok-elok, hak yang mendapat keberkatan. Minta tak elok, minta mati dalam keadaan kaya, tu semua karut. Yang Nabi dah abang dah, yang ikut kita masa dalam kubur mati kita 3 benda. Anak pinak, harta dan juga amal. 2 lagi pergi balik, anak mak pun tak larat tunggu dah. Ayah meninggal tahun tu, siapa nak pergi tunggu kat kubur sampai tengah malam, tak tunggu dah. Bunyi cengkrik baru krik. Meremang dulu, tak ada, balik habis kuat tu. Kereta kita, harta kita, kereta kot orang musuh mau naik kereta kita. Kereta tak ada, dah buh kereta kita, buh di atas. Api lah juga, ambil masjid pergi balik juga. Tapi amalan kita yang kekal bersama kita di dalam kubur. Baik. Mana siksa tak kala mati, sabdanya adalah dimatikan dalam kehinaan, dan kedua matinya dengan sangat lapar dan dah lapar. Lapar saja, dahaga tak ada bawah tu. Ada. Mati dalam keadaan lapar. Dan ketiga, matinya dengan sangat dahaganya jikalau dituangkan air yang di dalam dunia ini, itu pun tiada memutuskan dahaganya. Tiada memutuskannya, tidak menghilangkan dahaga. Mati dalam keadaan lapar dan dahaga ni dia sekali lah kita kata, walaupun dia bahagi 2. Mati lapar dahaga, tak boleh minum, makan saja tak minum air, tak edi juga. Makan mau minum juga lepas tu. Tak pun minum lagi mau makan juga. Dua-dua ni perut dia mau dua-dua tu. Jadi bila orang yang tidak salat, keadaan dia sangat haus dan dahaga. Haus tak kira, kering tekak, panas badan-badan, minta air. Kalau Nabi kata kalau minta air kita bagi pilah sebanyak air lautan pun tak jadi apa. Dia tetap akan jadi dahaga. Ustaz, baru ni kampung kami ada orang tu meninggal, dia minta air ustaz, dahaga. Tu cerita lain. Ni dicerita umpama. Umpamanya orang yang mati ni sangat dahaga, ruh dia tu memang dahaga sungguh. Kita bagi ayat banyak mana pun Nabi kata takkan puas. Tak puas, takkan puas. Lapar dia pun tak saya kira. Takatlah tak ada lagi dah dengar orang mati minta burger ke apa ke. Tak ada lagi. Tapi sebenarnya hakikat dia sangat lapar dan dahaga. Minta pi banyak mana pun sumbat takkan menghilangkan dahaga dia dan kenyang dia. Macam tu juga bila kita duduk akhirat nanti samalah. Itu memang sifat ataupun sifat-sifat ahli neraka. Dah minta macam-macam. Minta pula boleh api, minta lagi.
dahaga sangat, tak tahan. Walaupun tengok kena timah cair tu, minta juga api, minta minum, dahaga juga. Minta lagi, dahaga juga. Itu memang sifat ahli neraka. Sifat ahli syurga kena sekali hilang dahaga, teringin lagi. Puas dia tu lain, nikmat dia lain. Memang kita tak bahasa kita tak puas-puas, tapi sebenarnya puas dia. Puas sekali teruk, puas sungguh. Macam juga Telaga Kausar, minum sekali puas, setitik minum sekali teguk, sampai bila-bila tak teringin dah air lain. Tapi minuman dalam syurga dia lain. Tapi neraka macam tu lah. Tak puas dahaga. Jadi orang yang tidak solat ataupun melalaikan solat dia ketika hendak matinya, dan juga ketika di dalam kuburnya, keadaan dia sangat teruk, minta macam-macam, dahaga yang sungguh-sungguh, cukup dengan kesakitan duri yang rasa dia tu macam duri, ditambah pula dengan lapar dan dahaga. Dan ketika matinya dengan sangat dahaga, jikalau sama dah tadi, maka sembahnya, mana ada berapa tadi? Ada 3 siksa ketika mati. Dan maka sembahnya sahabat apa-apa siksa yang di dalam kuburnya. Ni tadi ketika nak mati. Dalam kubur pula, maka sabdanya adalah dipicakkan Allah Ta'ala dengan di dalam kuburnya, dan disuruh oleh Allah Ta'ala akan 2 orang malaikat yang menyeksa akan dia hingga datang kepadanya hari kiamat. Yang pertama sekali, bila saja masuk dalam kubur, sah-sah kena siksa. Pasal apa kena siksa? Semayang atas muka bumi pun tak pernah semayang. Soalan pertama, wa ma rabbuka pun dia tak kenal. Nak cakap macam mana semayang pun tak. Kita semayang kerana Allah Ta'ala, usalli fardhu maghrib salasa rakaatin adaan lillahi ta'ala, untuk Allah. Dia tak ada untuk Allah tu. Bila nak mati mati tak boleh nak jawab. Orang duk kata lah, bola kertas apa kau boleh jawab ni, tak ada lah. Ini bukan cerita lagu tu, dia cerita buat lawak. Ini bukan cerita lawak, ini cerita roh. Roh kita kalau kelabu, asapnya hitam, bila nanti dia masuk dalam kubur pun dia takkan boleh jawab. Nur tak ada, cahaya salat tak ada. Kalau boleh, selalunya kalau kita cerita bab roh dalam kubur ni, yang jawab kita amalan kita. Roh kita jawab, amalan kita tolong jawab. Orang duk semayang boleh boleh lah jawab soalan pertama, lepas man rabbuka boleh jawab tapi yang tak semayang tak boleh. Ada juga ulama bahas man rabbuka, siapa Tuhan kamu tu, mana kita kena mengaji bab tauhid. Tauhid kena mengaji. Kalau kita tak mengaji tauhid, wa man nabiyuka, siapa nabi kamu, kena ngaji pula bab kenabian. Tu tauhid tu rukun iman. Mengenal Allah, percaya kepada Allah. Bukan saja percaya tapi kena amal. Tak edi percaya saja tapi tak mayang. Banyak dah dia edi. Mengaji bagi kenal sifat-sifat Allah. Bukan bagi mengaji kenal Allah. Siapa mengaji kenal Allah, dia tu tak kenal. Mana ada orang kenal Allah? Orang kenal sifat-sifat Allah je. Ngajilah bagi kenal sifat-sifat Allah. Jadi bila nak jawab nanti dalam kubur, insya-Allah dia kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Dia boleh kenal Tuhan dia siapa. Baik. Maka disiksa malaikat, Allah utus 2 orang malaikat Munkar wa Nakir, tibai sampai hari kiamat. Dia tulis sampai hari kiamat dia tak boleh jawab. Roh kita ni bila dijawab, bawa nanti bila dicabut, malaikat bawa dulu pergi langit, bawa turun balik. Bila bawa turun balik tu, bawa balik rumah, tengok ada setengah ulama kata macam tu. Kita nak kata kesahihan dia pun dikhawatiri. Mana kita kisah tu macam yang bawa pergi rumah tu, banyak riwayat. Saya nak tolak orang punya riwayat pun saya tak berani.
Tapi nak kata yang betulnya, kita punya roh angkat langit, turun balik. Itu betul, masuk kubur. Sebab tu orang yang tak melunaskan hutang, dia terapung tu, ada masalah, ada problem kat atas langit, ada masalah. Bila turun tu tanya pula, tanya tu baru start soal mungkar wa nakir. Macam mana, clear tak clear? Boleh jawab, lega. Tak boleh jawab, sampai hari kiamat. Tak boleh semayang, itulah azab yang dikenakan. Ustaz teruk tak? Mai saya pukul penampak seminggu. Cukup nak tengok muka sak mana. Ustaz penampak seminggu, tak reti. Cukup dah. Surrender. Bulu ke malaikat akan bawa cemeti dari rantai daripada api neraka. Sekali tiba 70 hasta masuk. Boleh tahan. Api tak payah api ni, penampak buaya. Bagi seminggu habis. Pun tak boleh tahan. Kalau kita fikir balik muhasabah, Allah teruk. Nak bagi gambaran tu, bukan nak bagi gerun, tapi kita fikir. Oh macam tu betul. Yang betul apa yang dia disebut. Memang kita tak mampulah seksa api neraka ni. Walaupun sedikit. Dan adalah yang menyeksa orang itu adalah yang menyeksa orang yang meninggalkan sembahyang itu beberapa ular, dinamanya ular itu Syuja'ul Aqra. Sehari mana ada duduk tu bawah lah. Dan kedua matanya daripada api neraka. Mana orang yang tak sembahyang disediakan pula daripada dia ular, Syuja'ul Aqra. Oh ustaz, kami mengaji dah ular. Baru tahu kata dalam kubur ada ular. Ada. Syuja'ul Aqra, Nabi kata mata dia macam mata api neraka, merah menyala. Kuku besi. Ustaz macam mana? Hampa duk fikir. Benda ghaibiat ni tak boleh fikir. Fikir tak lepas pi. Mana ada ular, ada kuku. Tapi benda yang Nabi habaq ni benda betul. Kita terima bulat-bulat. Nak kata tak betul, kita bawa main dalil berlambak. Dari segi logik pun betul banyak. Penemuan orang yang tak solat derhaka ibu bapa. Ada pun jumpa tu di kubur, buka balik tak sampai setengah jam, muka herat petot, muka jadi putih lebam merata. Tak sampai setengah jam, tak sampai setengah jam, beberapa hari, tak sampai sehari. Korek balik. Tu penemuan yang jumpa. Cuma kita dilarang lah buat lagu tu. Ustaz Anas ceramah malam, betul lah ular tak ada, kawan duk taram dah. Dia tu memang kaki tak main Jumaat. Aku duk tunggu lah. Yang mati ya kita korek. Jangan buat lagu tu. Dosa haram. Tak boleh buat lagu tu. Tapi nak abang seksa ni ada. Ada Nabi sebut Syuja'ul Aqra. Mana kuku dia macam kuku besi. Mata dia merah dan bawa cemeti. Kalau dia patut, dia punya bisa tu Allah Akbar. Dia tak cerita lebih dalam ni. Tapi ada hadis. Dan apa ni? Titik pun tak ada. Kitab saya ada agak tulis-tulis betul mengaji, lupa lah. Dan malaikat itu daripada besi kharsan. Mana malaikat bawa mai rantai. Kalau kita ingat macam tu lah. Rantai yang malaikat bawa mai tu daripada besi kharsan. Contoh saja Nabi habaq, yang mana Nabi boleh bawa gambaran zaman dulu, zaman Nabi SAW, besi yang paling bagus itu besi kharsan. Besi yang mana orang buat hari ni kajian, bila digunakan besi tu, pedang Nabi bila pukul besi lawan besi lain putih. Punya hebat besi tu. Mana zaman dulu besi tu paling kerah. Dibawa mai perumpamaan tu. Besi yang paling kerah. Mana hak lain pun tak boleh lawan. Besi kharsan. Habis sikit lagi. Kalau dipukul masuk 70 hasta. Panjang kukunya kot, perjalanan sehari semalam. Mana sekali
kuku ke apa ni, kena tengok balik. Sekali pukul panjang benda tu adalah sehari semalam. Mana panjang sungguh. Nak habaq pun tak boleh habaq. Nak habaq macam mana Ustaz, tak masuk akal. Benda lagu ni benda azab, susah nak dibayang, akal tak boleh terima, mencari adat lah kita panggil. Habis fikir panjang dia sehari semalam, mana boleh fikir. Kita nak angkat Ustaz, hak panjang 20 meter, 30 meter pun pakai kren. Jangan petikai pula malaikat. Malaikat besar mana dia pergi. Dan malaikat boleh angkat kah? Sehari semalam punya perjalanan, kami 30-40 meter pun kren sengit. Itu hanya tanya Allah cipta malaikat macam mana. Cipta malaikat, kejadian malaikat besar. Kalau kita mengaji bab malaikat, malaikat paling besar malaikat maut. Kejadian awal-awal bila malaikat diciptakan, malaikat Jibril, Mikail ada. Malaikat rezeki Ridwan, dia bertanya, malaikat apa paling besar? Ya Allah kata, hang tengok langit atas. Depa tengok pingsan. Itu malaikat maut. Besar tak besar? Depa tengok hujung sampai ke hujung langit, tak nampak. Nampak badan, tak tahu punya besar. Munasabah kalau malaikat boleh buat lagu ni, benda lagu ni senang bagi dia. Malaikat, kita mengaji bab malaikat. Malaikat ni banyak kepala. Tu dia Ustaz, kami pening dah lah ni Ustaz, dia ngajak kami berapa dah. Hadir apa? Baginya ada lidah berkata-kata. Dalam satu lidah tu ada 1000 bahasa. Mata dia banyak. Tak heran lah kalau nak tengok cikgu sendiri kah, ustaz kah, senang lah dia tengok. Tak heran. Allah boleh cipta. Allah cipta macam tu. Nur. Penglihatan dia macam mana mata, tu wallahu a'lam. Macam mana kata bahasa dia, daripada satu lidah tu cabang pada 1000 bahasa. Boleh cakap sabar-sabi, jangan duk risau. Masuk kubur dia boleh tanya apa jenis soalan pun boleh, apa jenis bahasa pun boleh. Tak ada Google Translate. Lidah malaikat Allah cipta lagi kemas. Lidah macam mana, hanya yang tanya. Memang tak boleh nak buat. Baik. Ni kalau dah kita lekat sampai tu, kita kena sambung tu. Baik, dan adalah yang menyisa dan kuku malaikat itu daripada bersih kharsan dan panjang kuku perjalanan sehari semalam. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. InsyaAllah kita sambung itu. Kena balik rujuk lagi, InsyaAllah sambung pada bulan 6 InsyaAllah. Kuliah saya mohon daripada pihak surau ni menangguhkan sedikit, menangguhkan beberapa waktu untuk kuliah saya beberapa bulan. InsyaAllah saya ada kerja yang mana terpaksa minta cuti lah. Jadi insyaAllah kuliah saya sambung kitab kita pada bulan 6 InsyaAllah. Ustaz baru satu tajuk tak habis dah cuti. Minta maaf banyak-banyak kerana ada urusan sedikit. Untuk beberapa bulan ni saya pun ambil cuti ke luar negara. Jadi tak ada lah untuk beberapa bulan. InsyaAllah kita sambung lagi pengajian kita. Walaupun sampai itu mudah-mudahan kau ingat lah tulis itu. Kalau ada ustaz main mengajak sambung kitab saya pun boleh. Apa kau ada nak mengajak kan, sambung, nanti saya sambung balik. Dia minta maaf lah segala kekasaran, kekurangan dalam mengajak. Saya ni mengajak lagu ni tak ada lah lantang macam orang lain hak kemas-kemas, saya pun tak kemas. Mengajak bagi ada je permohonan orang, saya pun tak boleh tolak. Kalau kita tolak guru kita ada ilmu, kita kena sampaikan orang, nanti saya pula dipersoalkan pada hari kiamat. Saya pun tak mau. Baik, insyaAllah apa yang kurang dan salah itu datang pada diri saya sendiri. Yang mana tak betul itu boleh main jumpa saya lepas ni, bagi tahu ustaz cakap tak betul ni, betul je. Saya tak kisah lah. Orang nak mangkit berdiri masa kuliah saya ni, orang nak mangkit berdiri, ustaz apa saya tak kisah. Saya tak kisah. Jumpa lepas ni pun saya tak kisah. Tapi macam itulah, kita kena akui diri kita bukan semua apa yang kita buat tu betul, dan bukan semua kita cakap tu kita ingat semua dalil-dalil dan sebagainya, dan kita pun salah.
baik apa yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya mohon maaf sekali lagi atas segala kekasaran saya, dan saya akhiri kuliah kita dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna ilman nafi'a, Allahumma 'allimna ta'wil, Allahumma 'allimna ta'wil. Allahumma hdina wahdina Allahumma hdi qaumina wahdina ya Allah, wahdina siratal mustaqim. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan mahsuma. ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا ولا ما يتبعنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.